Hello, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebagai set reminder. Untuk hari ini, kita akan belajar 4.1 pembiakan seks dan aseks. Sebelum tu, kamu kena tahu objektif pembelajaran untuk 4.1. Selepas kamu mempelajari 4.1, kamu sepatutnya boleh membanding dan membezakan pembiakan seks dan pembiakan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Selain itu, kamu sepatutnya boleh menaklur kepentingan pembiakan. Dan kamu kena mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Pertama sekali, kita akan belajar maksud pembiakan. Pembiakan adalah satu proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Organisma hidup termasuk manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Pembiakan boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Setelah kita memahami apa maksud pembiakan, sekarang kita kena tahu apakah kepentingan pembiakan. Pembiakan penting untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Spesies di sini bermaksud jenis organisma. Seterusnya, pembiakan juga penting untuk menurunkan maklumat genetik kepada generasi yang baharu. Dan pembiakan penting untuk mengelakkan kepupusan. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan satu peta pokok. Peta pokok ini berkaitan dengan pembiakan. Pembiakan boleh terbahagi kepada pembiakan seks dan pembiakan aseks. Pembiakan seks melibatkan sel pembiakan, iaitu sperma dan ovum. Pembiakan seks berlaku kepada manusia, haiwan beringkat tinggi, ini termasuk mamalia, burung, ikan, reptilia contohnya ular, dan amfibia contohnya katak. Selain itu, pembiakan seks juga berlaku kepada tumbuhan berbunga. Contohnya pokok pisang, pokok rambutan, pokok durian, dan sebagainya. Manakala pembiakan aseks, ia tidak melibatkan sel pembiakan. Pembiakan aseks berlaku kepada tumbuhan, contohnya bawang, halia, dan ubi kentang. Selain itu, pembiakan aseks juga berlaku kepada organisma ringkas, contohnya ameba, hydra, dan paramecium. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan satu gambar berkaitan dengan organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks dan pembiakan aseks. Ini adalah gambar yang menunjukkan beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks dan pembiakan aseks. Untuk gambar rajah 4.3, organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks adalah burung, ikan, reptilia, tumbuhan berbunga, amfibia, dan mamalia. Manakala untuk gambar foto 4.4 pula, organisma hidup yang menjalankan pembiakan aseks adalah seperti ubi kentang, bawang, halia, ameba, paramecium, dan hydra. Kita akan fokus kepada pembiakan seks. Pembiakan seks
adalah jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan seks melibatkan dua induk, di mana induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan, iaitu kita namakan sebagai sperma, dan satu induk lagi iaitu induk betina yang membawa sel pembiakan betina yang kita namakan sebagai ovum. Pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu induk jantan dan induk betina. Induk jantan akan menghasilkan gamet jantan, iaitu sperma, manakala untuk induk betina pula akan menghasilkan gamet betina, iaitu ovum. Sekarang, kita akan belajar proses penghasilan gamet. Raja ini menunjukkan proses penghasilan gamet. Pembiakan seks melibatkan induk jantan dan induk betina. Induk jantan mempunyai testis. Testis akan menghasilkan gamet jantan yang kita namakan sebagai sperma. Manakala untuk induk betina mempunyai ovari. Di dalam ovari akan menghasilkan gamet betina yang kita namakan sebagai ovum. Pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induk ia dan menunjuk variasi genetik. Tahukah anda tentang proses pembentukan generasi baharu? Apakah yang menyebabkan pembentukan bayi di dalam tubuh ibu yang hamil? Proses yang pertama yang terlibat dalam pembentukan bayi adalah persenyawaan. Untuk slide yang seterusnya, cikgu akan fokus kepada persenyawaan. Persenyawaan ada dua jenis, iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Manakala untuk persenyawaan luar, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Untuk persenyawaan dalam, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Manakala untuk persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Proses persenyawaan dalam, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zigot. Manakala untuk proses persenyawaan luar pula, gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah terus dan bercantum dengan gamet betina. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan dua rajah berkaitan dengan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Rajah 42 menunjukkan persenyawaan dalam oleh pepatung. Induk jantan pepatung akan membebaskan gamet jantan ke dalam badan induk betina. Ini dinamakan sebagai persenyawaan dalam. Untuk rajah 4.3 pula menunjukkan persenyawaan luar oleh ikan. Ikan jantan akan membebaskan sperma ke dalam air. Manakala untuk ikan betina pula juga akan membebaskan ovum ke dalam air. Jenis persenyawaan ini dinamakan sebagai persenyawaan
luar. Dengan ini, tamatlah pengajaran untuk pembiakan seks. Untuk pembiakan aseks akan diteruskan dengan video yang seterusnya. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih.